Keempat, sifat yang wajib bagi setiap mukallaf, wajib dia kena tahu secara terperinci. Maksud tu yang keempat maksud tu samalah keempat, ketiga, kedua kan. Maksud dia sifat yang keempat yang wajib bagi setiap mukallaf, wajib bagi setiap mukallaf untuk dia tahu secara terperinci. Kan. Kalau yang umum kita sebut hari tu dia kena i'tiqad, akidah yang Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai sifat, semua sifat kesempurnaan. Tu secara umum. Berapa tanya? Tak tahu berapalah. Wallahu a'lam kan. Semua sifat kesempurnaan yang tu hak Allah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz, ustazah, para alim ulama, para awliya ilah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia hidayah, taufik, keizinan dapat sama-sama kita solat fardu maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah dapat sama-sama kita berada di rumah Allah dalam satu majlis perkongsian ilmu, insya-Allah. Kita ambil sikit masa sebelum kita menunaikan solat fardu isyak, khususnya dalam bab akidah. Dalam bab akidah tauhid kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, nak mencari makrifatullah, tuan je kan, nak kenal Allah, nak bina keyakinan, nak bina keimanan. Mudah-mudahan Allah campak keimanan, keyakinan yang teguh sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah campak makrifah, kenalnya hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal, tuan je ya. Bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita terasa sungguhlah yang segala-gala sifat kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini alhamdulillah tuan je kan, diberi kesihatan, diberi peluang ruang untuk sama-sama kita bermuzakarah lah, dan sama-sama berbincang tentang akidah tauhid pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita dah masuk sifat yang keempat, tuan je kan. Sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kita dah sentuh dah sikit mukaddimah dia kan, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Maksud artinya, kata tuan kitab ni Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah dalam kitab Faridah dia ni, artinya bersalahan Tuhan Subhanahu Wa Taala bagi segala yang baru. Tu erti dia, kan. Bila sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tu bahasa Arab. Tu bahasa Arab. Bahasa Melayu erti dia bersalahan Tuhan Subhanahu Wa Taala bagi segala yang baru. Bersalahan lah. Tu baru erti. Makna apa? Ada lagi makna. Tuan kita bagi lagi makna dia, dan maknanya ni kita ulang secara sepintas lalu lah, kita dah sebut kan kuliah yang dulu.
Dan maknanya apa? Makna ketiadaan menyamai Allah Ta'ala. Makna bersalahan tu muka surat 15 kan? 15 bawah tu yang keempat. Keempat, sifat yang wajib bagi setiap mukallaf, wajib dia kena tahu secara terperinci. Maksud tu yang keempat maksud tu samalah keempat, ketiga, kedua kan. Maksud dia sifat yang keempat yang wajib bagi setiap mukallaf, wajib bagi setiap mukallaf untuk dia tahu secara terperinci. Kan. Kalau yang umum kita sebut hari tu dia kena i'tiqad, akidah yang Allah Subhanahu Wa Taala ni mempunyai sifat, semua sifat kesempurnaan. Tu secara umum. Berapa tanya? Tak tahu berapalah. Wallahu a'lam kan. Semua sifat kesempurnaan yang tu hak Allah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Tapi yang secara terperinci 20. 20 kena tahu kan, satu-satu dengan dalil. Sebagaimana yang kita dah bincang pertama, kedua, ketiga, sekarang yang keempat. Okey, boleh. Bersalahan, apa makna bersalahan? Maksudnya ketiadaan menyamai, tak sama. Tak sama tu Haji. Kalau bahasa Arab dia panggil tak samalah kan, mukhalafah, mumasalah. Tu lawan dia. Ni baru makna dia kan, makna tak sama, tidak menyamai. Tak sama bagi segala makhluk, tak sama semua makhluk. Tak sama, royah lagi, dan jika pada satu wajah sekalipun, walaupun dari satu segi sudut apa pun tak sama. Kan, tu aja kan. Tu kita pegang dah, kita pegang sungguh. Tu aja kan. Macam kita sekarang Isra' Mi'raj, tu kena jaga sungguh akidah. Jangan terpesona dengan ceramah Isra' Mi'raj aja tu aja. Akidah kena jaga kat situ kan. Kenapa naik ke atas? Allah duduk ke atas langit ke? Tu rosak akidah. Rosak tu aja kan. Rosak kan. Kenapa naik ke atas langit tu? Allah duduk ke atas. Tak, bukan. Kenapa tak boleh? Sebab atas sifat makhluk. Ni kita bincang mukhalafah kan, sifat makhluk. Jadi kenapa ke atas? Allah perintah naik ke atas sana. Ya kan, Allah perintah. Sama Nabi Musa AS, Allah perintah naik Bukit Tursina. Allah dah atas bukit ke? Bukan, gitu saja. Akidah kena jaga sungguh. Kita dengar, ambil iktibar, pengiktibaran. Kenapa sampai nak ke sana? Ada hikmah lah, hikmah yang Allah buatlah, hikmah yang Allah buat. Kan, macam Nabi Musa AS pun naik terima kitab Taurat di Bukit Tursina atas sana kan. Kenapa tak bawah bukit? Kena duduk atas bukit. Tu semua akidah yang tak boleh lah. Tu rosak. Kena pegang sungguh. Wallahu a'lam. Tak tahulah. Wallahu a'lam jawapan dia kan. Bila mana Nabi SAW naik di mustawa Sidratul Muntaha, naik ke Hadratul Qudsi, yang Nabi SAW seorang je masa tu melihat Allah macam mana? Wallahu a'lam jawapan dia. Tak tahu kan. Kita yang baru tak boleh nak gambar, tak boleh nak fikir, tak boleh nak hurai, tak boleh nak jelaskan sifat Allah yang qadim, hakikat sebenar tak tahu, hanya Allah sahaja yang tahu. Kan, nanti tuan kita akan bagi tahu kan. Satu wajah pun, satu wajah. Segala yang baru kita ni lah, makhluk kita yang baru ni, tiada sunyi daripada arat, jauhar dan arat kita dah bincang tu aja. Jauhar zat, jisim, diri tu kan, jauh. Tak kira berketul ke tak berketul ke, ataupun zat seperti angin ke, latifah yang lembut halus seperti air ke, semua bukan macam tu. Semua tu makhluk. Tak sama kan. Ataupun arat, sifat pun lagilah tak ada. Macam makhluk kan, besar ke, kecil ke, rendah ke, tinggi ke, kuning ke, tu semua sifat. Semua itu semua sifat makhluk. Boleh
Sucikan sungguh. Subhanallazi, kan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut, nak bawa Isra' Mi'raj dalam surah Isra', Allah mulakan dengan subhanallazi asra bi 'abdihi. Salah satu terjemahan dia, Maha suci Allah yang memperjalankan, kan. Kenapa nak tunjuk subhanallah, kesucian Allah, nak tunjuk kehebatan pada malam tu berlaku macam-macam keajaiban di luar akal. Tu aja, kan. Yang kedua, suci apa lagi? Suci daripada sifat Allah menyamai dengan makhluk juga situ. Allah dah jaga dah tu haji akidah situ, kan. Ya, kamu lihat kehebatan, keagungan yang berlaku pada malam tu satu lagi kamu kena ingat juga yang sifat-sifat Allah tak sama dengan makhluk. Disucikan subhanallazi asra. Itu boleh tak je, kan? Dan Allah Ta'ala bukannya jauhar, bukan jenis yang berjisim berketul, kan, ataupun bukan jenis jisim yang macam angin tak berketul, halus, kan, macam air, bukan juga. Dan bukannya arat, bukan bersifat, kan, bukan bersifat, bukan semua. Walaupun makhluk tu makhluk gaib sekali, bukan juga, kan. Macam syaitan kita tak nampak, macam jin ke, kan. Dia pun ada jauhar dan arat dia juga, kan, zat dan sifat dia juga. Cuma kita tak nampak lah, sebab dia alam ghaib, kan. Dan Allah macam tu ke? Tak juga. Kan, kita sebut dah itu hawadis, kan, benda baru ni semua sekali, kan. Bukan setakat yang kita nampak kat depan ni pun. Selagi mana dia tu makhluk dicipta oleh Allah, maka dia tu bersifat dan berjirim, berzat. Boleh, kan? Maka tiada ia Allah Subhanahu Wa Taala menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Habis. Itu boleh, kan? Ikat dah tu. Okay, dah ikat pegang kemah sungguhlah. Lepas tu tuan kita ni sambung sikit lagi. Dia kata tuan kita rahimahullah, maka jikalau mencampak oleh syaitan pada zihin engkau. Ni tuan je, kan. Syaitan suka ni campak. Kalaulah syaitan dia campak dalam zihin, zihin dalam hati kita. Duk terbayang macam-macam, tuan je, kan. Ni zaman dia ni, tuan je. Zaman 200 tahun dah ni Syekh Ahmad Zain ni, lebih kurang 100 tahun lebih. Bahkan musyabbihah dia panggil ni. Bila seorang tu menggambarkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala menyerupai dengan makhluk, dia panggil golongan musyabbihah, dia panggil, ataupun mujassimah, kan. Zaman salaf lagi ada. Zaman salaf lagi. Dalil kat mana? Imam Malik rahimahullah, kan. Masa zaman Imam Malik tu dah ada orang tanya dah dia, kan. Dan dah ada orang tanya dah berkenaan dengan sifat ni, sifat makhluk ni dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Ahmad Zain ni dah kemudian dah, kan, 200 tahun 100 tahun. Kalau Allah campak dalam hati, terbayang, kan. Pernah ke tuan ni? Pernah terbayang? Pernah terbayang tak? Bila duduk belakang imam, kan, imam baca Quran, kan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Duduk terbayang Allah menciptakan langit dan bumi. Nampak macam duk cerita macam manusia, kan, duk buat tak? Tu terbayang, kan. Terbayang, kan. Dan kita cakap dah hari tu, kita dah bincang, bila sebut mukhalafah, bersalahan, kita kena ingat tiga, kan. Tak sama dari segi zat, satu. Yang kedua, tak sama sifat, tak sama. Satu lagi, tak sama perbuatan juga. Perbuatan Allah, af'alullah pun tak sama juga, tuan, kan. Zat dah memang tak sama dah, bersifat, berzat, berjirim, berarat tak sama. Sifat Allah pun tak sama, perbuatan pun tak sama, kan. Kalau manusia buat kena guna bahan, Allah bukan macam tu.
Takut terbayang bila Allah SWT buat langit dan bumi, nak guna-guna kayu banyak mana kan, pasir, tanah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Perbuatan Allah pun tak sama dengan makhluk. Boleh kan? Bahawasanya apa syaitan campak? Bahawasanya apabila tidak ada Tuhan itu jirim dan tiada arad. Kalau Tuhan ni, syaitan campak kan, kalau Tuhan ni bukan zat, bukan jirim, tak ada sifat, maka apalah hakikatnya? Kan? Kalau dah bukan zat pun, tak ada jirim pun, tak ada sifat, macam mana? Tak pernah terbayang. Pernah ke tadi? Tak pernah kan? Ni persoalan yang Syekh Ahmad Zain Fatani rahimahullah buat, dan ulama-ulama dulu pun tulis dalam kitab. Maksudnya pernah ada berlaku lah. Pernah ada berlaku kan pada zaman-zaman salaf dulu, zaman sekarang lagi lah kan. Kalau dah bukan jirim pun, bukan zat pun, bukan sifat pun, tak ada zat pun, tak ada apa, macam mana kan? Macam mana? Macam mana tu Haji? Macam mana nak fikir? Macam mana? Nak jawab macam mana? Maka kata olehmu, kata Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, kata jawab, nak tolak. Dan kata tuan guru kat pondok, dia kata kemungkinan kalau orang yang tak belajar akidah kan, dia tak belajar, mengabaikan ilmu akidah, kemungkinan dia tak boleh nak tolak yang datang dalam hati dia, tu Haji kan. Tu salah satu faedah belajar akidah ni. Kalau terbayang, mudah-mudahan ada penepis dia, tu Haji kan, nak tepis. Maka kata olehmu pada menolak demikian itu, nak tolak. Macam mana nak tolak? Wallahu a'lam. Tiada mengetahuikan Allah melainkan Allah jua. Tu je jawapan dia kan. Wallahu a'lam. Apa maksud dia? Tiada mengetahuikan hakikat zat dan sifat Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Tak ada siapa tahu, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah kan. Hakikat sebenar zat Allah tiada siapa tahu. Makhluk kan hakikat. Boleh. Sebab itulah bila kita sebut awal-awal dulu, bila tuan kita dah jaga dah daripada awal dulu kan, bila sebut wajib setiap mukallaf mengenal Allah, wajib. Kita tengok hukum dulu kan, kita kata wajib. Allah mewajibkan syarat fardhu ain, wajib. Mengenal macam mana? Mengenal macam mana? Mengenal dan mengetahui sifat kan, sifat dan zat Allah tu macam mana? Mengenal, hari tu tuan kitab bagi tahu kan, mengenal dengan mengetahui hukum sifat. Nampak tu para ulama jaga. Tahu hukum sifat sahaja. Tahu sifat apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan hukum apa, itu saja. Hukum yang ni wajib, yang ni mustahil, yang ni harus, itu saja. Bukan nak tahu hakikat sebenar. Bila syaitan campak nak tahu hakikat, wallahu alam, tu bukan kewajipan kita nak tahu hakikat sebenar, dan kita tak mampu pun nak tahu hakikat sebenar zat Allah yang qadim kan. Boleh situ saja kan. Boleh. Wallahu alam. Jawab situ dulu, pegang ikat kemas tu. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam. Hanya tiada mengetahuikan hakikat dan zat Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah sahaja. Allah jua sahaja kan. Lepas tu dalil ambil kat mana? Bawa satu dalil. Ingatlah dalil ni kan. Dalil ni sebagai satu dasar dalam akidah kita. Dalam akidah khusus bab sifat mukhalafah ni, dasar pegang sungguh, tiang pasak sungguh dalil ni. Apa dia? Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ni, apa kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa tu ada kat depannya. Kat depan tu ada lagi satu sepatah laisa. Tuan kita ni dia ambil ringkas belakang dah kan. Laisa kamitslihi syai'un
wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Artinya apa? Tiada seperti seumpamanya Allah sesuatu, dan ialah yang amat mendengar dan amat melihat. Boleh tuan-tuan kan? Boleh situ kan? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tak sama, tiada seperti seumpamanya. Ayat ni nampak pendek tapi padat. Tuan-tuan, padat luah makna dia kan. Satu, pertama kita tengok misli. Allah guna misil, kamitslihi. Maksud dia umpama kan. Misil, seperti lah, seperti seumpama. Seperti tu ka, seperti, misli, umpama. Allah Subhanahu Wa Taala kenapa guna misil? Dalam bahasa Arab ni dia kalau nak perbandingan dia banyak lagi perkataan lain. Contoh dia panggil shibihi kan. Shibihi sama juga. Ataupun nazir. Katalah kita nak kata laisa ka shibihi syai'un. Tiadalah seperti umpamanya Allah. Boleh juga. Shibih kan, shibih. Tashbih dia panggil. Ataupun nazir, laisa kanazirihi, boleh juga. Boleh juga bahasa Arab juga. Tapi bila Allah Subhanahu Taala guna misil, dia akan memberi makna tak sama langsung, kena tambah langsung belakang. Dari satu wajah pun. Boleh tanya kan? Kalau shibih tak sama, tapi ada lagi satu wajah akan sama. Ada sebahagian lagi sifat yang sama, tapi kebanyakannya tak sama. Tu maksud macam tu. Kalau nazir, kebanyakannya sama, tapi ada yang tak sama. Gitu. Lain semua tu tuan-tuan kan. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala guna kamitslihi, tak sama langsung tak sama. Nak tepih sungguh kan, tak sama. Kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Boleh dan dia ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau orang kata contoh dalam Quran banyaklah dia panggil, kalau ayat-ayat mutasyabihat dia panggil kan, ayat-ayat yang menunjukkan nampak ada persamaan dengan sifat makhluk, banyak kan ayat Quran. Contoh, ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, yadullah fawqa aydihim. Yadu apa makna? Tangan. Tangan. Macam mana nak buat tu? Allah sendiri sebut tu dalam Quran. Macam mana nak buat? Macam mana tadi? Ayat mutasyabih. Jadi kita kena pegang ayat ni dulu. Ayat ni sebagai dasar. Ayat ni sebagai dasar tiang pasak kita dalam akidah, tak sama langsung dengan sifat makhluk. Bila sebut tangan sifat makhluk. Tangan ni. Ada ayat lain lagi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sesuatu makhluk ni akan binasa kecuali illa wajhah, kecuali muka Allah. Allah ada muka ke tuan-tuan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tu ayat mutasyabihat tu. Kalau tak jaga akidah, rosak pemahaman dia kan. Yadun tadi tangan, ayun mata kan, semua ada tu ayat mutasyabihat. Kan? Dan ayat mutasyabihat tuan kita sebut dah hari tu, tak boleh kita nak buatkan sebagai dalil dalam akidah. Kita sebut kan, nak buat dalil dalam akidah dia kena ayat muhkamat, dia kata, yang mutawatirah, yang jelas sungguh kan. Qul huwallahu ahad, yang tu boleh pegang kan. Laisa kamitslihi, ni ayat ni juga tak sama.
Yang ni usul. Yang tu bila jumpa ayat tu dia kena takwil lah. Tak boleh guna dengan makna yang zahir. Boleh. Makna yang zahir akan memberi makna penyamaan, penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Boleh pegang situ tunggu. Tuan ni kan. Boleh tak? Kalau Tok Guru dulu dia bagi tahu, kalau seluar kita panjang, bukan kaki ditarik, suruh jadi panjang sama dengan seluar. Tu aja kan. Kita panjang. Nak buat macam mana? Seluar tu kita potong. Kan. Kalau seluar kita pendek, bukan kaki dipotong. Tu aja kan. Mungkin dah bukan. Sebab kaki tu usul, seluar tu yang kita kena adjust kan, kena adjust. Seluar tu lah adjust. Gitu kan. Tutup guru buat misal-misal dia kan. Boleh tak ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan lemah daripada mendapat, itulah pendapat. Bila dah syaitan campak macam tu, jirim bukan arak, bukan jawab dia wallahu alam, tak tahu, jadi lemah, tak tahu kita daripada mendapat, daripada nak mengetahui hakikat zat Allah dan sifat Allah yang sebenar. Lemah kita itulah pendapat. Itulah tahu dia, itulah kenal dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak ni? Boleh kan? Tak tahu hakikat sebenar zat dan sifat Allah, itulah orang yang tahu makrifah. Itulah orang yang ada makrifah. Selagi mana dia boleh tahu sifat Allah, selagi mana dia boleh cerita sifat dan zat Allah, maka dia tak makrifah lagi. Dia tak kenal lagi Allah. Faham kan tadi kan? Faham kan? Sebab apa macam tu? Sebab kita baru ni tak akan boleh nak kenal sifat dan zat Allah yang qadim. Boleh. Dan mustahil lawannya. Dan bermula lawan mukhalafah tadi, mustahil, iaitu menyerupainya Allah. Mumasalah tadilah. Bagi sesuatu daripada segala makhluknya. Lawan dia serupa lah. Kalau ada serupa, yang tu sifat mustahil bagi Allah. Boleh kan ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah? Boleh situ lah. Boleh pegang dah kan? Pegang ayat tu, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim, sebagai satu dalil untuk kita pegang, sebagai akidah ikat kemah sungguh dalam hati kita, yang Allah Subhanahu Wa Taala ini mukhalafatuhu lil hawadis ta'ala, bersalahan dan tidak menyamai segala makhluk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, di sepertiga malam yanzilu rabbuna, kan, Allah Subhanahu Wa Taala yanzilu, Tuhan kami akan turun ke langit. Pernah dengar hadis kan? Turun ke langit. Jadi mana-mana hamba yang bangun malam ada hajat, aku akan perkenan, kata Allah. Aku turun ke langit dan aku akan perkenankan. Ada hajat kan? Yang minta ampun, aku ampun. Jadi turun macam mana tu? Boleh turun. Boleh turun. Kalau faham turun ke langit tu, rosak akidah tuan-tuan. Ayat-ayat dia rosak akidah tu. Semua hadis mutasyabihat ada. Kena takwil. Apa maksud takwil? Kita kena bagi satu makna yang jauh sikit, dan yang makna tu layak sungguh bagi Allah Subhanahu Taala dan tak menyerupai sifat makhluk. Kalau turun, makhluk turun. Sampai macam tu tuan-tuan. Turun tak sama daripada zat, tak sama sifat, tak sama perbuatan, naik turun tu makhluk, tak boleh. Jadi ulama takwil pula situ kan. Takwil, siapa yang turun? Setengah ulama tafsir utusan Allah yang turun. Siapa? Malaikat. Ada ulama tafsir rahmat Allah yang turun. Gitu kena takwil kan. Boleh. Yanzilu rabbuna
Boleh ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau jumpa ayat mutasyabihat, macam mana nak buat? Ni tuan kitab pun sebutlah kat bawah. Dan ketahui olehmu, kena ambil tahu sungguh. Ni benda penting ni Syekh Ahmad Zain rahimahullah nak bagi tahu. Zaman dia pun ada, sampai sekarang tu ada lagi. Bahawasanya apabila datang di dalam Al-Quran atau hadis, apa maksud datang? Maksudnya bila kamu jumpa lah. Sebab Quran dan hadis dah lama dah datang, 1400 tahun. Cuma bila kamu jumpa baca Quran ataupun baca hadis, barang yang memberi waham, sesuatu yang memberi waham, keliru kan, memberi perasaan, memberi sangkaan apa? Menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Macam tadilah yang zilu rabbuna. Ada ayat Quran Allah sebut dalam surah Lazim tu macam mana? Surah apa tak ingat. Wajah rabbuka wal malaku. Surah apa tu tadi? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Surah Abasa ke? Tak ingat kan? Pernah dengar lah ayat tu kan? Ayat Lazim. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Akhirat esok kita di padang mahsyar, bila berhimpun, datang Allah dan malaikat bersaf-saf depan. Kita pun terbayang Allah duduk depan, betul malaikat pun bersaf. Sebab Allah sebut macam tu. Betul ke gitu? Salah Tuan Haji, tak boleh. Akidah rosak, akidah faham gitu kan. Rosak. Sebab datang bersaf-saf ni makhluk. Kalau malaikat tu boleh, tapi Allah tak boleh. Tu sifat makhluk ni. Banyak Tuan Haji dalam Al-Quran, terkadang kita tak perasan pun, padahal ayat tu ayat mutasyabihat. Kadang orang nak tadabbur, dia tengok makna, dia terbayang macam tu. Tak boleh duduk macam raja kat depan kan. Bukan tu Haji kan. Bukan. Jadi kena jaga sungguh akidah. Yang penting pegang dulu atas ni, pegang dulu ayat ni. Allah tak sama, mukhalafah sungguh, mukhalafah dari semua sudut dan segi untuk kita pegang akidah. Boleh tak Haji kan? Yang memberi waham, yang beri keliru, kesamaran, memberi sangkaan, menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, apa nak buat? Maka mazhab as-salaf, ada dua mazhab. Mazhab as-salaf, mazhab ulama-ulama salaf ni 300 tahun hijrah ke bawah. Kan? Daripada zaman sahabat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke 300 tahun lebih kurang kan? Jadi Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, semua salaf semua tu kan, 150, 200. Imam yang Abu Hasan Ash'ari yang susun akidah kita ni, mazhab Ash'ari Asy'ariyah ni pun 260, 324. Masuk salaf lagi kan? 300 kata Imam Ghazali 450 dah khalaf. Imam Nawawi rahimahullah 600 lebih dah khalaf. Imam Rafi'i dah belakang dah ulama kemudian kan? Imam Subki, Imam Sayuti lagi lah kan, tahun 1000. Imam Khatib Syarbini semua dah khalaf. Boleh itu saja ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Jadi mazhab salaf dulu 300 ke bawah, imam-imam dulu macam mana dia buat? Amirruha kama jaa, diserahkan kehendaknya kepada Allah Ta'ala, tak takwil, serah kepada Allah. Bila Allah kata yadullah fawqa aidihin kan, serah wallahu a'lam, tak sebut pun tangan kan? Walaupun makna dari segi bahasa tangan, tapi tak sebut. Makna zahir bukan makna maksud, dan makna dia serah pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh serah secara solid, suci sungguh, membersihkan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tanzih, selepas menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kata, ada orang zaman sekarang dia kata
bila Allah sebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Dia kata bila Allah sebut tangan ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ni bawah ni kan duduk, maka duduklah, duduk tangan. Cuma tangan dan duduk itu yang layak bagi Allah. Pernah dengar kan? Pernah dengar? Boleh ke gitu? Boleh ke? Maksud dia serah juga kepada Allah yang layak. Wallahu alam, kita tak tahu, tapi tangan tetap tangan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke gitu? Serah juga. Keliru tu. Keliru. Boleh kan? Tak boleh tuan ni. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab apa? Sebab kita ada kaedah dalam usul kita. Kaedah dalam usul akidah kita. Pertama sekali dia kena tanzih dulu. Dia kena bersihkan Allah dulu. Kena sucikan dulu Allah Subhanahu wa taala. Kena wallahu a'lam dulu. Wallahu a'lam dulu. Hakikat sebenar Allah yang tahu. Selepas tu barulah takwil. Tu kaedah dia. Kaedah usul yang kita kena pegang. Kalau kita samakan dulu tangan tu tangan, barulah kita kata tangan selayak dengan Allah. Wallahu a'lam, tak tahu. Yang tu tak boleh. Dia akan jadi menyerupakan juga Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nampak situ kan? Jadi ulama salaf yang 300 ke bawah dan ulama khalaf yang 300 ke atas, dia tanzih dulu. Apa maksud tanzih? Sucikan dulu Allah. Sucikan dulu Allah Subhanahu wa taala. Allah tak serupa dengan makhluk. Lepas itulah kalau ulama salaf wallahu alam, serah kepada Allah. Kalau ulama khalaf dia takwil. Gitu. Nampak kan? Nampak. Kalau orang zaman sekarang dia samakan dulu, lepas tu baru dia serah. Tak boleh macam. Kalau tok guru pondok dia kata nasi dah basi dah baru nak panas. Tak boleh makan juga tadi. Nasi dah basi baru nak panas kan. Baru nak panaskan nasi yang dah basi. Tak boleh. Sakit perut juga. Banyak kan tak boleh. Jadi kena sucikan dulu Allah Subhanahu wa taala. Tu pegang sungguh situ kan tuan je. Kadang kalau kita kata tangan ke muka yang selayaknya, tak boleh juga gitu. Dia jadi tashbih. Tashbih ni menyamakan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tu. Tengok sini. Kan? Mazhab kepada Allah taala dan mazhab khalaf, ulama khalaf yang 300 ke atas ditakwilkan dia. Apa maksud takwil? Dia memberi satu makna lain yang jauh sikit dan makna tu layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan tak ada penyerupaan dengan makhluk. Maka seperti contoh, dia bagi contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, surah Taha ni, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Artinya apa? Bermula Tuhan yang Rahman itu di atas arasy-Nya yang tertinggi. Kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Tuhan kita ni bila dia terjemah dengan makna zahir ni. Boleh makna yang zahir dan bukan murad, bukan maksud dia. Tak boleh nak kata makna di atas, maksud di atas, tak boleh. Tertinggi dengan makna tinggi, naik tinggi, tak boleh. Kan? Boleh. Macam mana nak takwil? Maka kata salaf, ulama salaf kata tertinggi ia Allah sebagai tertinggi yang tiada kita ketahuikan kaifiatnya. Wallahu a'lam, nak tak tahu kan? Wallahu a'lam bissawab. Maka kita serahkan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah makna kepada Allah. Dan khalaf dia takwil sikit. Wallahu a'lam. Takwil sikit. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk dan dikehendaki dengan istawa itu ialah memerintah dan milik. Boleh nampak situ kan tuan-tuan, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tuan kita nak bagi tahu perbezaan sahajalah di antara salaf dan khalaf. Cuma kita kena faham kat sini
pertamanya kena tanzih dulu. Tanzih maksudnya sucikan dulu Allah Subhanahu Wa Taala, baru takwil. Kalau salaf dia tanzih sucikan Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu dia serahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Boleh situ kan tanya. Kalau Imam Laqani rahimahullah dalam Jawharah dia kata kullu nassin awhamat tashbiha, setiap nas yang kamu jumpa Al-Quran dan hadis awhamat tashbiha, yang memberi waham, memberi kesamaran, memberi penyerupaan dengan makhluk, pertama dia kena awilhu, kena takwil dulu. Imam Laqani yang ulama khalaf dah, dia kata kena takwil dulu. Sesuai untuk zaman kita sekarang ni, kita kena pegang yang khalaf ni, takwil. Sebab apa? Sebab zaman sekarang zaman banyak sangat fitnah. Tuan kan, banyak sangat fitnah, banyak sangat macam-macam ideologi ada. Jadi kena takwil, baik guna yang khalaf, kata Imam Laqani rahimahullah dalam kitab Jawharatut Tauhid dia lah. Lepas tu baru fawid warum tanziha. Boleh ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh nampak situ kan? Kita insya' dah Tuan Haji ni kan? Insya' dah kan? Belum lagi? Belum lagi. 40 sikit lagi kan? 5 minit. Jadi gitulah ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan dia dulu kan, kat situ pertamanya mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama kita pegang. Bersalahan maksudnya tak sama kan, tak sama daripada semua sudut segi dengan makhluk. Kalau makhluk tu ada jirim, ada arad, ada sifat, maka Allah Subhanahu Taala bukan macam tu. Dari segi perbuatan pun tak sama. Kalau jumpa turun naik dalam hadis Quran ataupun sifat-sifat anggota, maka kita kena tanzih, bersihkan Allah dan serahkan makna kepada Allah. Tak boleh nak bagi makna secara zahir. Boleh kan? Dan dalil dia pegang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang inilah sebagai satu dasar kepada sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Kalau nak sebut dalil ni panjang cerita lagi tu. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, bahawasanya jikalau menyerupai ia akan yang baru, nescaya adalah ia baru pula, dan iaitu mustahil kerana telah sabit. Yang terakhirnya satu kisah Imam Malik tadi. Datang seorang ketika Imam Malik duduk tengah mengajar. Datang seorang lelaki tanya pasal ayat ni, istiwa. Dia kata, wahai Imam, apa makna istiwa Allah Ta'ala dalam ayat ni? Imam Malik terus halau dia keluar daripada majlis. Akhrijuhu minal mubtadi'. Dia kata, ini orang bid'ah, keluar. Keluar. Sebab soalu anhu bid'atun, dia soal tu pun dah bid'ah. Beriman dengan dia wajib, kaifiah dia majhul, kata Imam Malik kan, dah keluar. Sebab tak boleh disoal kan, sifat yang menyerupai dengan makhluk tak boleh disoal. Para sahabat dulu terima Quran tak pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, sebab jaga iman orang salaf dulu, akidah bersih sungguh kan, bersih sungguh tuan-tuan kan. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah. Lepas tu satu lagi yang terakhir kita nak faham, bila sebut mazhab khalaf dan salaf, maksud dia bila kita kata mazhab salaf, ulama 300 ke bawah ni, dia membersih, menyucikan Allah dan menyerah makna. Maksud dia kebanyakan ulama, bukan semua. Ada juga yang salaf dulu pun dia dah takwil. Kalau sebut yang khalaf, membersih, menyucikan Allah dan takwil, ada juga ulama khalaf yang serahkan makna. Kebanyakan sahaja yang takwil. Kalau yang salaf dulu, macam Imam Bukhari rahimahullah, dia tahun
tahun masa zaman Imam Syafi'i juga 100 lebih hijrah. Tapi Imam Bukhari pun dah takwil dah zaman dia. Bila dia tulis dalam kitab Sahih Bukhari dia, kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap suatu makhluk ni akan binasa melainkan wajah Allah. Imam Bukhari dah takwil ai mulkahu. Apa makna wajah muka ni? Maksud dia kerajaan Allah yang tak akan binasa. Boleh tuan haji. Maksudnya ulama-ulama salaf dulu pun ada dah yang mentakwil. Cuma kebanyakannya menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang khalaf pun ramai yang takwil, tapi ada ulama yang menyerahkan makna kepada Allah mengikut jalanan ulama-ulama salaf. Boleh ya? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah kejapkan hati kita dengan keimanan yang sifat Allah ni mukhalafah dengan makhluk, untuk kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari penyerupaan sifat dengan sifat makhluk, zat dan perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Yang terkurang tersalah saya mohon maaf, yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya dari kelemahan saya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim